UMNO akhirnya bunuh diri sendiri di hadapan agung di Istana Negara. Ya, kalau pakcik makcik Oto Arung Prasad, UMNO bersama bosku bunuh diri sendiri di hadapan agung sehingga bosku tersilap percaturan kuasa bersama UMNO. Mereka secara beramai-ramai memancung kepala diri sendiri dan bunuh diri sendiri di hadapan agung sehingga bosku jadi gila kekal dalam penjara Kajang. Perkara paling dupang yang pernah dibuat oleh UMNO adalah tergesa-gesa memohon pengampunan diraja secara penuh untuk bosku selepas tamatnya PRU 15. Timing percaturan kuasa UMNO dan bosku ini yang tergesa-gesa, yang kelengkabut, memohon pengampunan diraja secara penuh, akhirnya backfire ke atas UMNO dan menghancurkan UMNO di istana. UMNO bunuh diri depan agung sehingga permohonan pengampunan diraja secara penuh bosku Najib ditolak oleh agung. Ini adalah satu tamparan yang cukup memalukan bosku Najib dan UMNO di istana pakcik makcik Oto Arung. Berdasarkan rahsia sulit dan maklumat sulit di dalam penjara Kajang, bosku berasa malu apabila permohonannya bersama peguam-peguamnya bersama UMNO ditolak secara mutlak oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa bosku Najib tidak boleh bebas dari penjara Kajang hari ini. Inilah kebodohan dan kedupangan bosku dalam game real politik Malaysia. Bosku dan UMNO fikir mereka boleh dapat pengampunan diraja secara penuh, mereka boleh bebaskan bosku Najib dari penjara Kajang hari ini. Tetapi malang tak berbau. Agung kasih checkmate bosku Najib dalam penjara Kajang bahawa bosku tetap bersalah merompak SRC-1 MDB dan bosku kekal dalam penjara Kajang seperti yang diputuskan oleh Agung ke-16 Al-Sultan Abdullah bersama Lembaga Pengampunan Diraja. Ironi, cukup ironi. Nasib hidup bosku yang tersiksa dan menderita dalam rumah banglo penjara Kajang. Bosku dapat layanan istimewa, tetapi bosku tetap tersiksa. Setelah UMNO dan bosku bunuh diri depan Agung, kena reject pengampunan diraja secara penuh sehingga hari ini oleh Agung. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong.
Kata peguam-peguam bosku Najib, bapa perompak 1MDB itu yang meringkuk dalam penjara Kajang memohon untuk dibebaskan dari penjara. Bosku tidak memohon untuk diskaun 50%. Betapa sombongnya, betapa angkuhnya peguam-peguam bosku. Mereka sangat kurang ajar dan biadab depan agung di istana. Kata peguam-peguam Dupang bosku, sepatutnya agung dan lembaga pengampunan diraja bukan bagi diskaun 50%. Sebab bosku tak pohon benda ini. UMNO tak pohon 50% diskaun. Apa yang bosku dan UMNO pohon bersama peguamnya adalah pengampunan diraja secara penuh untuk bosku bebas dari penjara Kajang. Amboi-amboi sedap mulut peguam kamu ni bosku. Bapak penyamun 1MDB. Bapak pencuri 1MDB tak sedar diri. Siapa kamu peguam-peguam bosku Najib untuk memaksa agung bagi pengampunan diraja secara penuh? Siapa UMNO? Nak paksa-paksa agung ni? Nak marah-marah agung? Tidak bebaskan bosku Najib dari penjara Kajang sehingga hari ini. Siapa kamu ni? Wahai peguam-peguam penjenayah, peguam-peguam perompak penyangak bosku. Memandai-mandai bagi arahan kepada agung untuk bebaskan bosku dalam penjara Kajang. Apa yang dibangkitkan dan diungkit-ungkit oleh peguam bosku ini adalah tidak logik dan tidak masuk akal di sisi undang-undang dan perlembagaan negara. Bosku ingat dia boleh bagi pengampunan diraja secara penuh untuk dirinya sendiri di dalam penjara Kajang. Bosku ingat UMNO yang tidak ada kuasa di Istana dan Putrajaya itu boleh bagi pengampunan diraja secara penuh untuk dia bebas dari penjara Kajang hari ini. Bosku, sedar dari tidur yang lena. Anda bukan yang di-Pertuan Agong untuk beri pengampunan diraja secara penuh kepada diri sendiri setelah disabitkan bersalah oleh 7 orang hakim merompak duit rakyat Malaysia 42 juta ringgit. Bosku, tolong berhenti mengigau dan syok sendiri di dalam penjara Kajang. UMNO bukan yang di-Pertuan Agong untuk bebaskan anda dari penjara Kajang hari ini. UMNO dah tak ada kuasa di Istana Agung macam dulu-dulu untuk lembukan agung, untuk paksa agung bagi pengampunan diraja kepada kamu. Kamu bukan Perdana Menteri. Untuk dapatkan pengampunan diraja secara penuh. Untuk bebas dari penjara Kajang, bosku. Zaman kamu sudah berakhir, bosku. Zaman UMNO berkuasa di Istana dan Putrajaya sudah tamat, bosku. So, kepada peguam-peguam bosku, adalah sangat dupang dan sangat bodoh
Apabila anda menjadi jurucakap kepada bosku dalam penjara Kajang, anda kata, oh, keputusan agung adalah salah kerana bosku tidak dapat keluar dari penjara Kajang. Inilah masalah besar peguam-peguam bosku. Bila sudah kalah di mahkamah 7-0, dia pergi fitnah hakim-hakim, dia pergi salahkan hakim-hakim yang sumbat bosku Najib dalam penjara Kajang. Ini baru 1 tahun bosku dalam penjara Kajang. Bila Agung tidak beri pengampunan diraja secara penuh, bila Agung hanya bagi diskaun 50%, bila Agung kekalkan bosku Najib dalam penjara Kajang, sekali lagi peguam-peguam dupang bosku ini menggunakan skrip dan taktik yang sama. Oh, ini salah Agung. Peguam-peguam bosku, bukan Agung yang rompak 42 juta ringgit tu yang habis. Digunakan oleh bosku, oleh isterinya, oleh konco-konconya untuk shopping ke seluruh dunia. Bukan Agung yang rompak 42 juta ringgit dalam 1MDB dalam SRC untuk beli beg Hermes untuk isterinya. Bosku yang rompak barang ni. Adalah sangat-sangat adil atas kebijaksanaan Agung dan kuasa mutlak Agung. Bosku diwajibkan oleh Agung untuk bayar balik 42 juta ringgit itu kepada kerajaan Malaysia, kepada hakim-hakim di negara ini. Adalah adil dan sangat-sangat adil. Apabila Yang di-Pertuan Agong tolak permohonan pengampunan diraja secara penuh untuk Najib Razak dibebaskan dari penjara Kajang. Kerana salah tetap salah, wahai peguam-peguam dupang yang dibayar oleh bosku di negara ini. Keputusan yang di-Pertuan Agong dalam Lembaga Pengampunan Diraja. Anda suka atau tidak suka ya, peguam-peguam bosku adalah muktamad. Agung memutuskan Najib Razak bersalah. Merompak duit rakyat Malaysia, duit negara sebanyak 42 juta ringgit. Maka bosku perlu kekal dalam penjara Kajang sehingga tahun 2028. Maka jangan bersikap kurang ajar dan biadab ke atas institusi yang di-Pertuan Agong Kerajaan Malaysia. Wahai peguam-peguam, otak biul, otak dupang, otak bahalul dalam kem politik bosku di dalam UMNO yang bunuh diri depan Agong. Kenapa Agong tak bagi pengampunan diraja secara penuh? Wahai macai-macai UMNO yang amat saya hormati, mari saya bocorkan rahsia.
Bosku baru sahaja check-in penjara Kajang. Dia belum lagi menjalani hukuman penjara 5-6 tahun, sudah minta pengampunan diraja secara penuh. Maka dari segi SOP dan lunas Undang-Undang Perlembagaan Negara Malaysia, Agung bagi tamparan maut di hadapan muka bosku Najib dan UMNO. Tak boleh Najib Razak dibebaskan dari penjara Kajang sekarang. Ini baru 1 tahun. Tak boleh dapat pengampunan diraja secara penuh. Dapat diskaun 50% ni, ini kira harga kasih sayang untuk bosku. So, wahai peguam-peguam dupang bosku perompak 1MDB. Cermin diri kalian sebelum anda menghina dan memfitnah institusi yang di-Pertuan Agong, tidak mematuhi undang-undang dan perlembagaan negara. Bosku yang buat jenayah yang langgar undang-undang di negara ini, merompak, ikut suka hati, kepala otaknya macam negara Malaysia ni, mak bapak datuk nenek moyang dia yang punya. So, ini adalah pengajaran kepada UMNO dan bosku serta peguam-peguam dupangnya. Wake up. Cash is king. Bosku Najib penyamun 1MDB ini sudah tidak ada kuasa di Istana Negara. Yang sangat-sangat berkuasa di Istana Negara adalah yang di-Pertuan Agong. Maka Agung menolak pengampunan diraja secara penuh merupakan satu signal yang cukup jelas, merupakan satu mesej tersirat yang cukup pedas. Bahawa bosku dan UMNO tidak layak untuk dapat pengampunan diraja secara penuh di sisi undang-undang dan perlembagaan. Now, UMNO nak paksa lagi Sultan Johor, Agung yang baru, Agung ke-17, untuk bebaskan Najib Razak dari penjara Kajang. Kita akan arahkan semua ketua bahagian UMNO sign 1 juta petition. Bosku, walau pula 6 bilion petition ditandatangani oleh manusia-manusia seluruh dunia untuk bebaskan anda dari penjara Kajang, kuasa untuk membebaskan bosku Najib dari penjara Kajang adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong, bukan kuasa UMNO. UMNO dan bosku nak paksa Sultan Johor. Ini kerja yang paling dupang yang pernah dibuat oleh UMNO. Sudah UMNO dan bosku bunuh diri depan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah, depan Sultan Pahang. Sekarang UMNO dan bosku nak buat kerja-kerja bunuh diri sendiri lagi depan Sultan Johor, depan Agong ke-17. Saya dapat satu maklumat sulit. Bahawa amat sukar untuk bosku dapat pengampunan diraja secara penuh. Bulan ini daripada Sultan Johor, daripada Agong ke-17. Kenapa? Ada masih banyak kes-kes jenayah atas nama bosku Najib dalam mahkamah yang sedang berjalan dan akan diumumkan hukumannya serta keputusannya tak lama lagi.
So, untuk menjadikan Agung ini sebagai lembu politik tunggangan UMNO dan bosku, silap-silap esok lusa, Agung yang baru buat kejutan lagi macam Sultan Pahang. Ditambah lagi hukuman penjara untuk bosku di dalam penjara Kajang. Bagus-bagus dapat diskaun 50%. Kalau Agung baru ni mengamuk, murka, marah, diperalatkan oleh UMNO, dipaksa dan diugut oleh UMNO, jangan sampai Agung ke-17 tunjukkan taring kekuasaan. Tarik balik diskaun 50% tu. Hakim-hakim tambah hukuman untuk bosku ni 100 tahun. Tak kau mati. Tak kau mampus dalam penjara Kajang, bosku. UMNO yang sekarang tak sama macam UMNO yang dulu, bosku. Pakcik-pakcik, makcik-makcik dalam UMNO yang amat saya hormati. Terimalah kenyataan ni. Apabila pengampunan diraja secara penuh yang dipohon oleh bosku dan peguam-peguam dupangnya ini, oleh UMNO yang makin biul ni, ditolak oleh Agung ke-16 Sultan Pahang, ini membuktikan UMNO tidak ada kuasa untuk paksa-paksa Agung yang baru di istana bebaskan Najib Razak di dalam penjara Kajang. Dulu ya, sewaktu saya memegang bukti dokumen rompakan 1MDB melibatkan bosku Najib, Jolo dan Rosma ini, seorang intelijen istana mengejar saya ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketika itu, intelijen istana menaiki satu kereta mewah yang sangat mahal. Saya kira dia naik kereta kebal sebab dia berwarna hitam. Waktu itu saya menunggu di bahagian Pusaneka Universiti Kebangsaan Malaysia Cawangan Bangi sebelah Perpustakaan Tun Sri Lanang. Budak-budak UKM tahulah tempat ni. Setelah itu, turunlah seorang pegawai intelijen istana berjumpa dengan saya dan saya serahkan dokumen bukti rompakan 1MDB yang saya terima daripada Rafizi Ramli dan Tony Puah. Kemudian, pegawai intelijen istana ini memberikan business card-nya kepada saya. Kami duduk di sebuah kafe Pusaneka UKM. Dia memperkenalkan namanya, dia memperkenalkan jawatannya. Dan saya, sebagai graduan master dalam bidang sains politik, yang mahu mencari jawapan betul atau tidak 1MDB ni dirompak oleh Najib Razak, saya terus serahkan bukti laporan keuangan syarikat 1MDB kepada seorang pegawai intelijen istana yang diutuskan oleh kerajaan Malaysia. Setelah saya serahkan, beberapa minggu saya dihubungi semula oleh pegawai intelijen hebat ini untuk makluman bosku. Dan saya tanya depan pegawai intelijen, betul atau tidak pendedahan Rafizi Ramli dan Tony Puah Najib Razak merompak 1MDB? Dan pegawai intelijen istana ini bagi briefing kepada saya, intelijen briefing, yang biasanya hanya Perdana Menteri yang dapat intelijen briefing ini. Kata intelijen istana, Jufazli, betul. Bosku merompak 1MDB bersama Jolo.
bersama istrinya. Saya pun ketika itu terus garuk-garuk kepala. Biar betul bosku, UMNO merompak 1MDB. Astaghfirullahalazim. Malunya saya depan pegawai intelijen istana waktu tu. Sebab pada awalnya saya tak percaya bosku merompak 1MDB. Tetapi setelah kebenaran ini saya korek sedalam-dalamnya, sehingga intelijen istana memberi intelijen briefing kepada saya yang bukan Perdana Menteri ini. Dan ketika itu, saya semakin faham kebodohan UMNO dan bosku bunuh diri depan agung, depan raja-raja di istana. Dari tahun 2014 perkara ini, pegawai intelijen istana mengejar Zulkifli Syahmad untuk sema untuk dapatkan laporan keuangan 1MDB dirompak oleh bosku. Saya yang serahkan laporan keuangan itu. Saya yang serahkan bukti itu. Sebab itu bosku Najib, Rosmah dan UMNO tidak berani saman fitnah saya sampai sekarang dalam Mahkamah Malaysia. Kerana sayalah saksi hidup yang masih hidup. Yang belum dibakar, yang belum dibom, yang belum diculik oleh bosku seperti mana mereka bunuh Kevin Morais. Timbalan pendakwa raya yang mahu tangkap bosku tahun 2015 lalu di Putrajaya. Saya adalah satu-satunya saksi hidup yang dilindungi dalam negara Malaysia ini kerana saya yang menjadi orang tengah mengumpul bukti rompakan 1MDB sehingga diketahui oleh agung raja-raja dan intelijen-intelijen kerajaan Malaysia di Kuala Lumpur dan Putrajaya. So, ini antara sebab apa yang saya katakan UMNO dan bosku bunuh diri sendiri depan agung. Mereka fikir agung tak tahu apa-apa tentang semua bukti rompakan 1MDB. Kenapa bosku Najib ini tidak dapat pengampunan diraja secara penuh, wahai peguam-peguam dupang bosku? Sebab bukti rompakan 1MDB itu sudah ada di tangan agung dan raja-raja Melayu sejak tahun 2014 setelah mereka dapat bukti itu daripada seorang anak muda yang paling powerful di dunia bernama Zulkifli Syahmad. That is why any prime minister yang menangkap dan menyerbu rumah saya, mereka kalah pilihan raya, mereka tumbang di Putrajaya, mereka kalah di mahkamah, mereka tumbang dengan sangat malu dalam mahkamah negara ini. 4 Perdana Menteri perompak bergotong royong mengupah orang-orang mereka untuk menculik dan membunuh saya, Pak Cik Mak Cik Otto Arum. 100 kali rancangan mereka menculik dan membunuh saya tidak berjaya. Termasuk bosku lah. Termasuk Amngok ni. Termasuk Tun, Abah, Mak Ilambung. Mereka ni geng-geng perompak 1MDB. Mereka ni lah geng-geng UMNO dari dulu yang merompak 1MDB beramai-ramai. Lepas tu, UMNO marah. Kenapa bosku saja dalam penjara? Tahu pun kau. 3 juta oleh UMNO. Kau buat apa sekarang dalam Malaysia? Pergi masuk penjara Kajang. Kamu makan duit 1MDB. Kamu ambil duit rasuah waktu pilihan raya. Umum ke-13, PRU 14. Kamu makan duit rompakan 1MDB. Pergi ramai-ramai masuk penjara. Apa kau tunggu sini? Kenapa kamu biarkan bosku sendiri dalam penjara Kajang? Kamu rompak beramai-ramai. Betul pemimpin-pemimpin UMNO. Puak Zakashi, betul cakap kau. Bosku dizalimi dalam penjara Kajang sebab semua pemimpin UMNO pengecut. Tidak berani temankan bosku Najib dalam penjara Kajang. Betul cakap Rosmah dan anak-anak dia. Najib Razak dizalimi dalam penjara Kajang. Sebab anda anak beranak tidak berani untuk temankan Najib Razak dalam penjara Kajang. Jangan salahkan Agung, jangan salahkan Anwar, jangan salahkan Pakatan Harapan. Agung, Raja-Raja, Anwar dan Pakatan Harapan tidak pernah rompak 1 sen pun duit 1MDB. Tetapi Najib Razak, Rosmah, semua pemimpin UMNO, termasuk Atok, Abah, Mak Lambu, makan duit 1MDB. Di mana kamu dalam keadaan Najib Razak menderita tersiksa dalam penjara Kajang? Atas kebodohan dan kedupangannya, ketamakannya merompak 1MDB, dia ingat Agung dan Raja-Raja tak tahu. Ini kali pertama rahsia besar ini saya bongkarkan.
Saya ingin katakan, bosku dan UMNO sudah checkmate and game over. Sebab itu kerajaan Anwar tak tumbang hari ini. Kerajaan Agung tak tumbang hari ini. Sebab itu UMNO takut keluar daripada kabinet kerajaan Anwar. Kerana jika UMNO jadi pembangkang bersama PAS Bersatu dan Perikatan Nasional, Najib dan semua pemimpin UMNO yang merompak 1MDB, penuh tu penjara Kajang oleh pemimpin-pemimpin UMNO, oleh Rosmah dan anak-anak Rosmah, pakcik-makcik Oto Arum. So, pengajarannya, orang tamak selalu rugi. Selicik manapun kita merompak pakcik-makcik Oto Arum, bosku Najib, wahai pemimpin-pemimpin UMNO yang amat saya hormati, yang amat saya sayangi kerana Allah. Sebesar manapun kabel kita tuju penjuru dunia, sehebat mana dajjal iblis syaitan tolong anda merompak dalam negara Malaysia, ketahuilah, Agung dan Raja-Raja masih hidup untuk pancung kepala anda semua. Kerana intelijen kerajaan Malaysia bekerja 24 jam untuk memerhati siapakah perompak penyamun yang bermahrajalela mahu membengkrakkan ekonomi negara. Dan orang yang kantoi itu adalah Najib Razak yang menangis darah dalam penjara Kajang. Terkejut bersama peguam-peguamnya. Tidak diluluskan oleh Agung untuk bebas dari penjara Kajang. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong. Daulat tuanku Raja-Raja Melayu. Kepada orang-orang saya dalam negara Malaysia, jutaan terima kasih kerana berjuang bersama saya sejak tahun 2014 untuk menegakkan kebenaran ini. Bahawa pengkhianat, petualang, perompak, penyamun 1MDB ini akhirnya dihukum habis-habisan oleh Agung, oleh Raja-Raja, oleh hakim yang arif lagi bijaksana dalam negara ini. Bahawa perompak 1MDB ini sememangnya adalah musuh negara, musuh kepada Agung dan Raja-Raja, musuh kepada 33 juta rakyat setelah kantoi merompak 1MDB untuk memperkayakan dirinya, untuk memperkayakan istrinya, untuk memperkayakan 7 keturunannya, untuk memperkayakan parti UMNO. Tetapi akhirnya hancur. Bosku Najib dan UMNO bunuh diri sendiri. Dapat tamparan maut dari Agung di istana. Najib tak boleh bebas dari penjara Kajang, pakcik-makcik Oto Arum. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Bapak perompak, bapak penyamun 1MDB yang gagal melobi di Istana Agung untuk bebas dari penjara Kajang sampai peguam bosku jadi biul, jadi dupang, jadi gila. Peguam-peguam bosku terkejut. Bosku tak dapat pengampunan diraja secara penuh. Ini adalah kekalahan yang sangat teruk dan kehancuran yang sangat teruk kepada legasi politik bosku Najib dan UMNO yang hancur berkecai untuk tahun 2024. Game is over, bosku. Wahai parti UMNO perompak 1MDB. Saya kekal setia kepada raja dan negara. Saya kekal menyokong kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan Madani di Putrajaya. Tanpa UMNO, kerajaan Agung kekal berkuasa sehingga hari ini. Tanpa bosku Najib dan UMNO, Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal menjadi Perdana Menteri yang sangat-sangat berkuasa, gagal digulingkan dari dalam maupun gagal digulingkan oleh PAS Bersatu dan Perikatan Nasional dari luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa. Bosku Najib dan UMNO perompak 1MDB sudah tidak ada kuasa sehingga masuk perangkap agung di istana. Sekian. Sila bayar balik semua duit rompakan 1MDB itu. Bosku Najib, pemimpin-pemimpin UMNO, wahai parti UMNO yang dupang-dupang bunuh diri sendiri depan Agung.
sehingga hancur diketawakan oleh 33 juta rakyat hari ini. Sekian. Terima kasih.